niat daripada sembahyang seorang dia kepada sembahyang solat berjamaah. Itu tak apa benda macam tu yang baik. Dia seorang-seorang diri, tiba-tiba tak payah kita kata kita nak berhenti dulu sembahyang, tak payah. Ni. Ini tidak juga dengan membatalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab daripada dia sembahyang seorang diri, tiba-tiba satu kumpulan berjamaah, dia tak menjadi kita jadi imam di sembahyang kumpulan dia. Jadi kita tengok, itu ada jamaah, maka kita depan kita, ataupun sebelah tepi kita, kita dekat pada jamaah itu, kebetulan pula solat zuhur ataupun solat yang sama waktu, maka dia niat aku jadi makmum. Tak apa. Itu mengubah niat daripada seorang pada dua. Ataupun kita tengah sembahyang, Allahu Akbar, tengah sembahyang, tiba-tiba kita sembahyang, ada orang di belakang, ya, nak jadi makmum. Kita ubah niat kita daripada makmum mau jadi imam. Itu boleh. Itu tidak membatalkan sembahyang, ya. Jadi yang membatalkan sembahyang ini perkara-perkara yang menyebabkan kita berbeza perbuatan kita misalnya. Di sini mengatakan sebelum sembahyang zuhur qabliyah atau ia sembahyang asar, ubah kepada qada sembahyang zuhur. Tu. Ya. Maka cara jika perkara itu disengajakan dan mengetahui akan hukumnya haram, maka batal sembahyang, kecuali jika mengubah sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Itu tak batal. Yang mutlak. Itu tak batal. Tetapi kalau dia mengubah daripada sembahyang zuhur tadi sembahyang fardu, tiba-tiba diubah dengan sembahyang qada. Qada zuhur berjalan. Qada yang semalam zuhur tak buat. Itu batal. Hukum pun dah batal, haram. Maka kita sembahyang aja lah, lepas tu kita qada lah, qada je tak. Ni. Tapi kalau dia mengubah kerana sembahyang fardu tu kepada yang qabliyah, dia tak buat qabliyah. Tapi selalunya kalau orang qabliyahnya dah terbiasa dia buat, dia lain. Ni kadang-kadang tiba-tiba pula, ya. Kadang-kadang. Dan ia memberi salam daripada 2 rakaat kerana hendak mendapatkan sembahyang berjamaah. Itu kalau dia hendak memberi salam. Yang disuruh oleh agama dan pada ketika itu sembahyang seorang diri, maka tiada batal. Dia tiada batal. Bahkan sunat ia berbuat sedemikian jika waktu masih luas atau panjang. Tetapi jika waktunya itu sudah sempit, sekira-kira jika ia bersama yang demikian itu tidak akan mendapati akan sembahyang berjemaah. Sempit dah. Kalau waktu dia panjang tak apa. Dengan sempurna. Dalam keadaan waktu yang demikian, maka haram ia berbuat sedemikian. Adapun misalnya sembahyang berjemaah tidak disuruh oleh agama, ialah seperti apa? Ia bersembahyang zuhur dan didapatinya ada orang bersembahyang asar, maka tidak harus ia mengubah niatnya. Ada orang sembahyang asar, kita zuhur. Ya, ataupun kita tengah qada, tiba-tiba ada tu orang tu sembahyang fardu. Kita tinggalkan, itu pulanglah, ya. Bagaimana itulah caranya kita, ya, melaksanakan ibadah ni. Ada atur caranya yang betul. Boleh. Lalu kalau kita sembahyang kat mana pun, kita sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba ada orang daripada niat kita sembahyang seorang, tiba-tiba orang nak jadi makmum. Ya. Boleh. Kita tak payah berhenti bagi salam, kita terus kita menjadi imam, daripada kita seorang menjadi imam. Ataupun kita dengan sembahyang tiba-tiba satu jamaah tu datang, kita kena ke depan, kita nak ambil fadilat solat berjamaah. Tu. Ada setengah ulama dia kata kita berhenti beri salam, kita pergi jumpa ikut jemaah. Itu banyak, ya. Baik, membelakangkan kiblat atau berpaling daripada dadanya daripada kiblat. Apa hukumnya? Ia sembahyang Allahu Akbar, dadanya memaling, tak mendepat kiblat. Apa hukumnya? Atau berpaling dadanya. Orang di dalam sembahyang maka tidak boleh menghadap, ya. Maknanya tidak, orang di dalam sembahyang
maka ia tidak menghadap kiblat, sama dia membelakangkan kiblat atau berpaling kepada kiblat, dadanya ke kanan ke kiri, maka sembahyang itu terbatal. Ini mesti tepat. Ya. Itu dalam Quran, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'mal. Ya dah. Kena hadapkan. Baik. Apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba ia dipaling dengan paksa daripada menghadap kiblat? Batal sembahyangnya walaupun ia dengan segera kembali menghadap kiblat. So, dipaksa pun batal. Sebab dah berpaling daripada kiblat. Apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang berpaling daripada menghadap kiblat kerana jahil atau tak tahu, ya, atau terlupa? Sembahyangnya tidak batal. Dia lupa. Allahu Akbar. Dia lupa. Kiblat dia tak betul. Dia ingat kiblat sana. Tiba-tiba kiblat sana. Dia lupa. Maka bila dia lupa itulah, ya, maka tidak batal pula. Apa hukumnya orang yang dalam sembahyang? Ya. Dan apa hukumnya orang yang dalam sembahyang berpaling daripada menghadap kiblat kerana jahil atau terlupa? Sembahyangnya tidak batal jika ia kembali dengan segera menghadap kiblat. Segeralah. Ya. Makan atau minum walaupun sedikit. Ini kita lepas makan tu sebab disunatkan. Orang yang orang yang makan, lepas makan tu bersiwak, gosok gigi. Lepas kita sahur, kena gosok gigi. Walaupun kita dah ada wudu, gosok gigi. Dikhawatiri kita tengah sembahyang, tiba-tiba, sedapnya, manisnya, tertelan. Ada? Itu yang jadi batalnya puasa, batalnya sembahyang. Itulah. Kena bersiwak. Siwak ni gosok gigi lah. Tak apa. Boleh. Orang yang sembahyang, jika ia makan atau minum, sama ada banyak ataupun sedikit, dan jika air liurnya bercampur dengan makanan sekalipun, maka batal juga sembahyang. Kecuali jika ia jahil, dia bodoh, ataupun tidak tahu hukum haramnya, atau terlupa, maka tidak batal sembahyang. Sekiranya yang dimakannya itu, ya, atau diminuman itu adalah sedikit, tak batal lah. Dia lupa. Orang puasa pun ni tak, kita puasa tiba-tiba kita dahaga sangat, ambil air minum. Ya, bila kita minum, jangan pura-pura lupa. Dia minum, duduklah. Datang anaknya, ayah tak puasa ke? Astagfirullahaladzim. Ayah sedap minum teh ni. Rupanya teh buka, teh sahur malam tadi. Dia lupa. Ini fitrah manusia. Ya, al-insan nisyan. Lupa tak? Kita selalu ni lupa. Nah, tapi itu namanya rezeki tak? Benar kita. Satu ketika selamba je balik rumah. Ni puasa sunat lah. Yang puasa fardu pun begitu juga kalau kita lupa je tak? Tapi jangan buat lupa. Ya, kalau buat tu Allah tahulah. Puasa sunat pernah. Dia tiba-tiba tengok balik rumah dah seteran, ambil air minum, relax, ambil biskut makan. Tanya, kamu tak puasa kan hari Isnin puasa sunat kan? Kamu ikut puasa sahur tadi kan? Astagfirullahaladzim, dah kenyang. Batal? Tak batal. Sebab lupa. Bukan sengaja lupa. Sengaja batal lah. Ini mana terlupa betul. Nak kata macam mana? Baik. Sebab terlupa tak ada masalah. Kecuali ia jahil ataupun tak tahu akan hukum, terlupa, maka tidak batal. Sekiranya yang demikian atau minumnya itu adalah sedikit pun. Gelak ataupun ketawa dalam sembahyang. Ini diusik-usik. Sembahyang boleh ketawa. Apa yang dimaksudkan dengan gelak ataupun ketawa dia dalam sembahyang?
Orang yang dalam sembahyang jika gelak atau ketawa yang nyata daripadanya. Dan ada 2 huruf padanya. Hihihi. Hihi. Habis. Ha. He. Ya, 2 huruf. Atau 1 huruf yang dipahami, maka batal sembahyang. Kita tengah sembahyang aja. Itu batal. Ya, macam mana nahan kadang-kadang kita tengok benda-benda yang dalam sembahyang. Sebab itulah kita nak sembahyang kalau di masjid selamat insya-Allah. Nah, insya-Allah. Tapi kalau di rumah pun sediakanlah tempat yang solat boleh kita solat. Jangan pula kita sembahyang ngadap TV yang dipasang. Kalau kita sembahyang ngadap TV. Tiba-tiba tengoklah kartun ke apa ataupun pelawak gitu. Kita ketawa. Hati kita tak khusyuk. Jadi kita ni kena nak hadap Allah tu biarlah. Tinggalkan benda-benda yang membuatkan kita jadi huru-hara dalam sembahyang. Huru-hara tu. Orang yang dalam sembahyang ketawa. Jika ia gelak atau ketawa yang nyata daripada 2 huruf atau 1 huruf, maka dipahami oleh siapa yang ada kat situ, maka batal lah. Adakah senyum membatalkan sembahyang? Senyum tidak betul. Dia sembahyang, orang usik senyum, tak batal. Senyum, dia tak mengeluarkan suara, tak ada huruf, senyum, itu batal, tak batal. Yang akhirnya murtad. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan murtad? Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Sama ada dengan perkataan atau perbuatan ataupun dengan cita-cita. Seperti katanya Allah ada 3, murtad. Ataupun sujud kepada patung, murtad. Atau bercerita akan menjadi kafir, murtad. Ataupun besok hari. Ni contoh gini. Kita perbandang, permisal tu, contoh misal aku di sembahyang subuh-subuh, ya, Cina tu, India tu, kawan kita tu sembahyang tidak kaya pun, tak sedar itu cakap, ya, alah, Cina ni agama lain dia ada sipulan tu, ambil contoh sipulan tu. Dia tak sembahyang pun, tak pedulilah sembahyang ke apa. Tapi kaya, murah rezeki je. Jadi kita kena ingatlah. Benda-benda yang ini boleh mendatangkan kita keluar daripada agama Islam. Sebab itulah kita kena selalu bertaubat. Memohon keampunan Allah. Dengan kita berselawat. Dengan kita lepaskan kalimah-kalimah. Supaya kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, dengan azan dan dengan apanya. Mudah-mudahan. Itulah perkongsian pada pagi ini yang sedikit tapi perlu dipaham. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya solat kita. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk bab sujud sahwi itu apa. Apa dia sujud sahwi itu? Itu perkongsian yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon maaf kepada Allah Ta'ala. Aku li qadi hadza sabirallahu wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.